Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Memulakan berita malam ini dengan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bongopeng menerima 2 kunjungan hormat di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Kunjungan pertama daripada Senari Sinergi Sendirian Berhad, manakala kunjungan hormat kedua dari kumpulan RHB Bank. Dalam kunjungan hormat pertama, Senari Sinergi Sendirian Berhad telah menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM220,000 kepada Tabung Baitul Mal Sarawak TBS. Majlis penyerahan zakat di antara pengarah urusan kumpulan Senari Sinergi, Jeffrey Ahmad Tambi kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha itu telah disaksikan oleh Premier Sarawak. Hadir sama Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili. Sementara itu, semasa ditemui pemberita, Jeffrey Ahmad Tambi berkata sebahagian daripada peruntukan zakat tersebut akan dimanfaatkan bagi membantu anak-anak daripada keluarga yang kurang berkemampuan untuk mendapat bantuan pembelajaran. Dan insyaAllah sebahagian daripada duit itu akan digunakan juga untuk kita mula program Permata Sinergi di mana kita mengangkat anak-anak yang berusia 5 tahun ke 12 tahun supaya anak-anak tu dapat akses ke pendidikan, akses kepada pelajaran Al-Quran dan sebagainya supaya tidak jadi masalah sosial apabila agak besar. Dalam kunjungan hormat kedua, Premier Sarawak telah menerima kunjungan daripada rombongan RHB Bank yang diketuai pengarah urusan kumpulan RHB Bank, Muhammad Rashid Mohamad. Menurut Muhammad Rashid Mohamad, tujuan kunjungan tersebut adalah bagi memperkukuhkan lagi kerjasama antara Kerajaan Sarawak bersama RHB Bank. Sekarang ni, I think kita continuously expanding our relationship with Sarawak government and Sarawak entities. So kita telah banyak projek. I think we have been involved in many projects and especially the big one like Pet Camp. We have been advising the Sarawak government, but we will continue. That's key for us, I think, to strengthen and to further enhance our relationship with Sarawak government. Laporan seterusnya, kerja-kerja pembinaan Kompleks Unit Hal Ehwal Agama lain UNIFOR kini mendahului jadual asal ditetapkan dan dijangka siap pada Julai tahun depan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas berkata pembinaan kompleks berkenaan merupakan sebahagian daripada projek Kerajaan Sarawak yang kini sudah mencecah 22.6% pelaksanaannya. Beliau yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi UNIFOR menjelaskan amat berpuas hati dengan kemajuan status pelaksanaan projek yang mendahului jadual ditetapkan. We are very pleased with the progress. It is on schedule, ahead of schedule actually, and I'm very confident with this very good weather and more good weather to come. The progress will be better than we have scheduled. This is scheduled to be completed in July next year. 2024. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan kerja bersama Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Datuk Sim Kui Hien di tapak pembinaan Kompleks UNIFOR di Jalan Ong Tiang Sui, Kuching pada Jumaat. Datuk Amar Douglas Ugam menambah, peruntukan projek tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak dengan kos sebanyak RM80 juta. UNIFOR is a manifestation of our inclusivity policies to make sure that the interests and the welfare of all the religion in Sarawak are being taken care of. This project, Premier has approved 80 million. 70 plus 10. Yes, Has approved 80 million for the project, so we are very confident that we have sufficient fund to meet the requirement. But as Kompleks UNIFOR setinggi 10 tingkat itu bercirikan konsep bangunan hijau dibina di atas tanah seluas 3 ekar. Berita seterusnya, Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC bersama Universiti Sunway sekali lagi melangkah ke hadapan apabila menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di Kuching pada Jumaat. MOU yang melakar sejarah ini dimeterai untuk jalinan kerjasama dengan syarikat teknologi Jepun Aerosense Inc. dan Fundlit Corporation dalam pemeliharaan hutan bakau di Sarawak melalui penggunaan teknologi drone dan buatan kecerdasan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lin Talif Saleh berkata, kategori pertama projek itu telah dilancarkan 3 tahun lalu dan telah melalui fasa akhir.
Manakala kategori 2 pula ujarnya akan dijalankan dalam tempoh 2 tahun dari sekarang. What we are doing today has a long-term impact, in terms of how the states will move forward into managing our resources and how we want to utilize it without destroying, and to maintain the environment of the forest in a pristine condition. Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang itu menambah, penggunaan teknologi drone dalam pemeliharaan hutan bakau akan dilihat melalui kapasiti teknologi tersebut yang membolehkan pertumbuhan spesies pokok baharu dikenal pasti. Malahan aktiviti membalakan haram turut dapat dipantau. Paparan berikutnya, penduduk Rumah Panjang disuruh untuk mengemukakan permohonan program pembangunan menerusi tuai rumah mereka sebelum dipanjangkan kepada wakil rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Datuk Ding Kuong Hing berkata, pendekatan ini penting bagi memastikan permohonan yang dikemukakan tidak bertindih. Menurutnya lagi, mereka boleh mengemukakan terus kepada beliau sendiri atau menghantar ke Pejabat Pusat Khidmat Wakil Rakyat. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan kerja ke Rumah Panjang Dun Meradong di kawasan Ulus Trust dan Jalan KJD Bintangor pada Khamis. Tambahnya, pendekatan turun padang di kawasannya penting bagi beliau melihat dan mendengar sendiri masalah yang dibangkitkan oleh para tuai rumah dan penduduk Rumah Panjang. Manakala di Daro, peruntukan sebanyak RM5.22 juta diluluskan bagi melaksanakan 4 projek di Kampung Tebaang tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Safi Ahmad berkata, antara projek yang diluluskan itu adalah bina baharu masjid berjumlah RM4.6 juta dan membina gelanggang futsal sebanyak RM350,000. Menurutnya, projek seterusnya adalah naik taraf Dewan sebanyak RM120,000 dan naik taraf Jalan Kampung berjumlah RM150,000. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Ramah Tamah Kongsi Raya Sekolah Kebangsaan Tebaang Daro pada Khamis. Selain itu, beliau berkesempatan berkongsi perkembangan terkini projek pembinaan SK Tebaang Daro yang baharu melibatkan bangunan 4 tingkat bernilai RM8 juta yang sedang dalam proses penilaian tender. Beralih ke laporan mengenai tabung Baitul Mal Sarawak TBS Zon Sibu mencatatkan kutipan zakat fitrah berjumlah RM228,000 daripada kira-kira 30,000 pembayar zakat sepanjang Ramadan lepas. Pengurus Besar TBS Datuk Abang Muhammad Shibli Naili berkata, angka ini telah menunjukkan kesedaran masyarakat Islam untuk membayar zakat fitrah telah meningkat. Sebab ramai yang dapat membayar zakat fitrah kerana RM7 saja lah seorang. Namun ada anak 3 plus another RM21 dan sebagainya. Okey. Zakat fitrah ini kaedahnya ialah kita terpaksa mengikut harga beras yang lazimnya dimakan oleh masyarakat Islam. Dalam pada itu, beliau menambah bahawa mereka telah menggunakan kadar RM7 selama 6 hingga 7 tahun kerana mengikut kadar tersebut menggunakan asas syariah. Sekian edisi malam bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan lawatan kerja Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas bersama Datuk Seri Profesor Datuk Sim Koh Hien di tapak pembinaan Kompleks Unifor di Jalan Ong Tiang Sui pada Jumaat. #menyebar fakta, salam UKAS.